Hadis yang ke-25 diriwayatkan oleh Amr bin Al-As. Katanya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, hulurkan tangan kananmu biar aku membai'ahmu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan kanannya kepada Amr. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan kanannya, aku pun menarik tanganku. Tanya baginda, kenapa wahai Amr? Jawabku, aku hendak dengan syarat, yakni aku hendak berbai'ah dengan syarat. Tanya baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, syarat apa? Jawabku, dengan syarat aku diampunkan oleh Allah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau tahu wahai Amr? Itu ringkas. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu? Sepatutnya ada tanda tanya lah di sini. Ya akhir. Itulah hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 riwayat Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, biografinya belum lagi kita bertemu. Jadi di sini ada sedikit ringkasan latar belakang Amr bin Al-As. Siapakah Amr bin Al-As ini? Ada nota di situ, nota 197. Beliau ialah Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, memeluk Islam pada tahun Hudaybiyah. Nabi SAW telah melantiknya sebagai panglima perang Dhatus Salasil, kemudian melantiknya sebagai pegawai pemerintah di Amman. Nabi SAW wafat ketika beliau masih menjadi pegawai pemerintah di sana. Beliau juga merupakan salah seorang ketua tentera dalam pembukaan dan penaklukan Syam. Amr bin Al-As menakluk Mesir, menguasai Mesir di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Beliau merupakan gubernur Mesir di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Uthman dan Muawiyah. Kata Asy-Sya'bi, cendekiawan Arab Islam ada 4 orang, antaranya ialah Amr. Kata Abu Umar, ini Ibnu Abdul Bar, Amr terkenal sebagai wira Quraisy di zaman jahiliyah. Kelebihan dan keistimewaan beliau banyak sekali. Kata Al-Khazraji, beliau meriwayatkan 39 hadis. 3 daripadanya disepakati Bukhari dan Muslim. Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan 1 hadis daripadanya, manakala Muslim pula 2 hadis. Meninggal di Mesir pada tahun 43 Hijrah ketika berusia 90 tahun. Itulah dengan serba ringkas latar belakang Amr bin Al-As. Ya, kalau kita nak bincang dengan lebih terperinci lagi, boleh sebenarnya, tapi kita ringkas saja. Amr bin Al-As, sahabat yang terkenal Abdullah bin Amr bin Al-As, anak dia lah. Anak dia yang sangat zahid, wara dan alim. Kalau dalam mazhab Ahmad Hanbali, inilah rujukan utamanya di kalangan sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, anak dia. Abdullah itulah yang nak puasa tiap-tiap hari, tak mahu kahwin, tak mahu tidur tengah malam, nak menjaga tengah malam, dan nak habiskan Quran tiap-tiap hari kalau boleh. Tapi Nabi tak bagilah. Tak bagilah.
begitu gemarnya dia kepada ibadat. Tetapi bila Rasulullah SAW marah, tak benar, buat macam tu, dia kahwin. Walaupun begitu, puasa selang sehari. Nabi kata sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada itu. Jadi dia berpuasa selang sehari sepanjang hayatnya, dan khatam Quran tiap-tiap hari. Tapi akhirnya bila Rasulullah SAW nasihat dia, seminggu sekali khatam Quran. Setengah-setengah ulama kata ada ketikanya tiap-tiap malam, dan dia khatamkan dalam sembahyang tahajud. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni, ayah dia pula terkenal sebagai seorang tokoh politik di zaman itu. Mungkin kalau kita, saya tak pasti sekarang ni sejarah yang ada sekarang ni adakah sudah dibersihkan dalam buku-buku teks sejarah di sekolah-sekolah menengah kita. Saya tak pasti, sebab saya pun tak tengok yang terkini. Kalau yang lama tu kan, memanglah Amr bin Al-As ditonjolkan sebagai tokoh politik yang licik, yang jahat, penipu besar. Amr bin Al-As akan dalam upacara tahkim yang masyhur itu, bila Sayyidina Ali bersedia untuk berdamai dengan pihak lawannya, yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah, maka kedua-dua pihak melantik hakam, melantik orang tengah, untuk berbincang tentang butir-butir untuk dipersetujui dalam perdamaian itu. Wakil bagi pihak Muawiyah Amr bin Al-As, dan wakil bagi pihak Sayyidina Ali Abu Musa Al-Ash'ari. Sebenarnya Amr bin Al-As sebelum itu tak terlibat dalam perang Jamal apa politik, dia tak mahu. Sebab itu dipilih. Abu Musa Al-Ash'ari pun sama juga, dia tak terlibat dalam perang Jamal apa semua, bersih. Sebab itu dipilih oleh kedua-dua pihak itu. Tapi kalau kita baca sejarah kita, upacara tahkim itu digambarkan sebagai penipuan di pihak Muawiyah untuk menggugurkan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Begitu digambarkan. Penipuan itu dilakukan oleh Amr bin Al-As. Akhirnya Sayyidina Ali terlucut jawatannya, terlepas jawatan khilafah, dan Muawiyah pun dikira nak undi semula lah. Begitu yang digambarkan. Dan Abu Musa Al-Ash'ari pula digambarkan sebagai seorang tokoh yang bodoh, mudah diperdayakan oleh pihak Amr bin Al-As, yang sebetulnya cerita itu tidak berasas. Saya insyaAllah sedang dalam usaha untuk menulis sejarah kembali apa sebenarnya hakikat upacara tahkim itu. Sebenarnya itu satu kemenangan sahabat, satu kejayaan. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah yang betul, mereka puji dua-dua usaha ni, usaha daripada kedua-dua pihak, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Ash'ari. Kerana di situlah permulaan orang Islam nak bersatu, yang bertelagah tu. Tetapi musuh-musuh Islam tak suka dengan orang yang nak berdamai. Jadi mereka buruk-burukkan kedua-dua diplomat tu, kita kata diplomat tu. Mereka buruk-burukkan kedua-duanya. Yang sebenarnya ini adalah orang yang berjasa. Tapi mereka tidak senang. Amr bin Al-As menjadi gubernur di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lantik dia, dan dia menguasai Mesir. Orang Mesir sampai bila-bila, sampai hari ini Mesir di bawah Islam lagi. Walaupun banyaklah yang tak memuaskan hati kita kan, banyaklah berlaku kezaliman sana sini daripada dulu lagi. Tetapi secara umumnya umat Mesir, orang Mesir adalah Islam sampai hari ini, dan sampai bila-bila pun umat Mesir terhutang budi kepada Amr bin Al-As. Kalau tidak Amr bin Al-As bawa Islam pergi menguasai Mesir, tak tahulah, seperti negara-negara lain lah yang sampai sekarang ini belum Islam kan. Tapi Mesir jatuh ke tangan Islam.
dan dialah gubernur yang mula-mula menguasai Mesir. Mesir jatuh ke tangan Islam daripada kuasa Rom atas usaha Ammar bin Al-As. Dan Sayyidina Umar begitu percaya kepadanya, begitu percaya. Sepanjang hayatnya dialah yang menjadi gubernur. Di zaman Sayyidina Uthman pun dia jadi juga, tapi selepas itu dilucutkan jawatannya, naik Uqbah. Di zaman Sayyidina Ali tidak. Di zaman Sayyidina Muawiyah dilantik balik, dia menjadi gubernur di Mesir. Semasa Nabi SAW lagi, dia sudah pun ditugaskan sebagai pegawai pemerintah di Amman. Amman sekarang ni di Jordan. Nabi SAW sendiri serahkan kuasa kepada dia. Jadi sampai begitu sekali dipercayai oleh Nabi SAW. Kalau kita pertikaikan dia, habislah. Macam mana hadis tu? Hadis dia yang ada dalam Bukhari, dalam Muslim macam ni, hadis dalam Muslim, terima. Kalau kita kata dia ni penipu, jahat, zalim, itu bukan adil. Sedangkan syarat hadis sahih ialah perawinya adil. Perawinya adil. Tapi kalau digambarkan mengikut gambaran sejarah itu, bukan adil, zalim, jahat, penipu besar ni, seorang ahli politik yang licik. Macam mana? Jadi kita sekarang ni menerima dia sebagai perawi Bukhari, sebagai perawi Muslim. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain lagi tak nampak dia ni sebagai penipu, tak nampak dia ni sebagai zalim. Sebab syarat nak jadi hadis sahih itu semua perawinya, bukan dia saja, sampai ke bawah adalah orang-orang yang adil. Ini semua secara tidak langsung menolak pendapat-pendapat yang mengatakan dia ni seorang yang jahat, seorang penipu, seorang zalim, banyak melakukan dosa macam-macam. Menolak semua itu. Di zaman Rasulullah SAW lagi, seperti yang saya tulis di sini, dilantik sebagai pegawai pemerintah oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, dia masih lagi jadi pegawai di sana. Maknanya Rasulullah SAW terima dia sampai baginda wafat, tak ada dilucutkan jawatan. Kalau di zaman Sayyidina Uthman dilucutkan, itu biasalah. Di dalam pemerintah mana-mana pun ada turun naik, itu biasalah. Itu biasa. Tak boleh kita nak kata sebab dia tidak dipercayai atau kerana dia melakukan kesilapan, tak boleh kita kata begitu. Ini terpulang kepada pucuk pimpinan lah. Dia lebih tahu apa yang patut dibuat. Macam Khalid bin Al-Walid yang begitu berjaya, sentiasa berjaya di bawah pimpinan dia, tentera Islam tu sentiasa berjaya, itu pun dilucutkan jawatan. Sayyidina Umar lucutkan jawatan semata-mata untuk meyakinkan umat, meyakinkan orang bahawa kemenangan itu bukan kerana peribadi Khalid bin Al-Walid, tapi kerana Islam. Memang betul orang lain naik jadi panglima agung pun tetap menang. Kalau tidak nanti dia jadi pemujaan terhadap tokoh. Kemudian orang anggap ini kerana kelebihan Khalid, peribadi dia semata-mata. Mungkin orang anggap begitu. Seseorang pemimpin agung dia ada cara berfikir sendiri untuk menstabilkan kepercayaan masyarakat itu, rakyat dia ada cara dia sendiri masing-masing lah. Buktinya kita kata dia ni seorang tokoh politik besar dan ditakuti oleh musuh. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, kita dapati musuh-musuh Islam memang nak bunuh 3 orang pada malam yang sama. Siapa orang? 3. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin Al-As. Yang nak bunuh tu dalam sejarahnya 3 beradik. 3 beradik, anak-anak Muljim, Ibnul Muljim. Ibnul Muljim tu yang kita maklum, yang kita biasa tahu, Abdurrahman Ibnul Muljim. Itulah yang membunuh Sayyidina Ali. Yang sebenarnya mereka 3 beradik. Asalnya kumpulan Syiah. Ini semua ni. Ibnul Muljim tu sampai nak sembah Sayyidina Ali. Dalam sejarah Sayyidina Ali mengalah dengan dia. Kemudian bila berlaku pertelingkahan di kalangan pengikut-pengikut Ali,
Dari segi setengahnya nak berdamai dengan pihak Muawiyah, setengahnya tak mau. Maka pihak yang tak mau itu jadi berpecah. Di situ berpecah, dia jadi Khawarij. Ibnul Muljim jadi Khawarij. Sebenarnya Khawarij dan Syiah adalah sama, cuma itu adalah langkah politik mereka berpisah zahirnya. Yang sebenarnya dia ada perancangannya sendiri. Satu, menampakkan macam betul-betul cintakan Sayyidina Ali, pengikut setia Sayyidina Ali, itulah jadi Syiah. Yang satu lagi nampak kerana Sayyidina Ali tak betul dalam tindakannya, tak bersetuju dengan Sayyidina Ali, dia jadi Khawarij. Hakikatnya asalnya dia ni Syiah. Jadi tiga beradik, Abdul Rahman, Qais dan Yazid. Ini tiga beradik, namanya Abdul Rahman, Qais dan Yazid. Abdul Rahman nak bunuh Sayyidina Ali. Yang pernah nak sujud kepada Sayyidina Ali itu nak bunuh Sayyidina Ali pada malam yang sama di bulan Ramadan. Dia pergi dan dia berjaya bunuh Sayyidina Ali. Ada setengah ulama kata subuh. Pada waktu semayang subuh kan gelap. Pada masa itu bukan ada lampu macam kita sekarang ni. Waktu subuh tu masih gelap. Yang seorang lagi pergi nak bunuh Muawiyah. Sebab pemimpin pada masa tu dia jadi imam. Di tempat masing-masing, masjid yang paling besar dia jadi imam. Sayyidina Ali jadi imam di Kufah, Muawiyah jadi imam di Syam, dan Ammar bin Al-As jadi imam di di Mesir. Malam yang sama Sayyidina Ali berjaya dibunuh, mati Sayyidina Ali. Muawiyah kena tikam juga, dia jadi imam tapi tak tepat kena. Katanya kena di punggung, dekat sulbi, kena di punggung. Tapi kesan dia bersalah. Bila doktor periksa, doktor kata terpaksa kena potong satu urat, yang mana akibatnya dia tak akan dapat anak lelaki sampai bila-bila. Tapi keluarga semua setujulah nak buat apa dah. Kalau tidak dia boleh mati. Sebab tikaman orang masa tu sama ada pisau, pedang ataupun anak panah, dia celup dalam racun. Dia panas tu kan, bila dia tajamkan dia celup dalam racun. Bila kena ini mati. Jadi kenalah, jadi terpaksalah terimalah, asalkan nyawa selamat. Lepas itu Muawiyah tak dapat lagi anak lelaki. Itu ceritanya. Ammar bin Al-As kebetulan tak pergi ke masjid sebab dia uzur. Jadi penggantinya pergi Kharijah, pengganti dia lah, macam naib dia, pergi semayang. Jadi Kharijah tu kena mati. Sebenarnya bila dia ditangkap, dia kata kepada Ammar, kamu yang aku nak sebenarnya, bukan dia. Tapi kamu nasib baik. Cuba tengok, musuh Islam ni dia cari pemimpin politik yang memang hebat, disegani. Siapa? Termasuk Ammar bin Al-As. Itulah orangnya Ammar bin Al-As ni, bukan jalan-jalan orang. Dia termasuk dalam ketua kafir Quraisy yang memusuhi Islam di peringkat awal. Tetapi bila dia tengok orang Islam ni bagus, dan dia juga jadi diplomat bagi kerajaan Quraisy. Bila orang Islam berhijrah ke Habasyah, dia dihantar suruh meninjau keadaan orang Islam di sana. Dia tengok macam mana orang Islam bagus dan macam mana orang Islam dapat mengislamkan seorang raja Najasyi di Habasyah. Di situ dia mula fikir bahawa Islam ni apa yang tak kena, apa yang tak elok ni. Aku memusuhi orang-orang yang baik-baik. Di situ dia mula berubah fikiran. Dan selepas perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, itu dalam sejarah disebutkan dia memeluk agama Islam. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Itulah cerita dia ni. Pergi berjumpa dengan Nabi, dia kata, ubsut yaminak fal ubayyaka, hulurkan tangan kananmu, aku nak bayar. Dia masuk Islam, nak bayar. Nabi pun hulur tangan.
Dia pun hollow, lepas tu dia tarik balik. Dia orang politik ke situ kita nampak dia jenis orang politik. Nabi pun heran, kenapa tak dihollow? Minta aku hollowkan tangan, dan kamu pun hollow, kemudian kamu tarik balik. Inilah cerita dalam hadis ni. Cerita dalam hadis ni begitu mula-mulanya. Tapi lepas itu bila dia masuk Islam, memang banyaklah jasanya. Salah satu yang besarnya, negeri Mesir itu jatuh ke tangan Islam. Itu jasa dia yang paling besar. Sampai bila-bila pun umat ini akan terkenang kepadanya, akan berasa terhutang budi kepadanya. Kemudian dalam hadis-hadis pun ada banyak pujian Nabi SAW terhadap dia. Antaranya, Ammar ini adalah salah seorang Quraisy yang soleh. Setelah memeluk agama Islam, dia jadi seorang yang soleh, yang baik. Dan banyak lagi yang lain. Inilah ceritanya. Dia kata, ini dia cerita sendiri, hulurkan tangan kananmu biar aku membai'ahmu. Hulur tangan kanan, maknanya dalam Islam ni maklum, nak bai'ah, nak bersalam, tangan kanan. Dia tahu. Padahal orang kafir Quraisy tak ada ketentuan macam tu, kiri kanan sama saja. Dia tahu Islam ni ajar begitu, tangan kanan untuk benda-benda yang mulia. Dan kita bersalam ataupun musafahah sebenarnya sebelah tangan, tangan kanan, bukan dua belah. Tapi dua belah pun boleh, tidaklah salah. Tapi yang kebanyakan Rasulullah SAW buat dan sahabat buat sebelah tangan, sudah memadai. Kalau ada orang rasa ini tak sempurna, dia tak hormat pada itu, lebih dah tu, lebih. Itu kesilapan dia lah, kerana dia tak faham. Kerana tak faham, sepatutnya kita sudah boleh terima, sudah puas hati dah. Tapi ada sahabat yang bersalam dengan Rasulullah SAW dua belah tangan. Itu tidak banyak. Yang lebih banyaknya sebelah tangan. Sahabat pun sebelah tangan, Rasulullah pun sebelah tangan, iaitu tangan kanan. Ketika nak bai'ah apa-apa, nak bayang pun tangan kanan juga. Sekarang ni kan kalau orang nak kahwin pun itu pun boleh lah. Itu pun termasuk dalam bai'ah juga, termasuk dalam akad. Akad atau safqah, bila nak adakan akad biasanya ya salam juga. Bila Nabi SAW menghulurkan tangan kanannya, aku pun menarik tanganku. Rasulullah heran, kenapa wahai Ammar? Ya, ada apa yang tak puas hati pula? Atau kamu terfikir apa? Tadi kata begitu, lepas tu tarik balik tangan. Dia kata, jawabku, aku hendak dengan syarat, yakni aku hendak berbai'ah kepadamu dengan syarat. Nabi tanya, syarat apa? Dia pun kata, dengan syarat aku diampunkan oleh Allah. Itu yang dia nak. Dia sudah tahu dah sikit sebanyak. Tetapi boleh jadi dia manusia ni kan, bila dia sudah insaf, sudah sedar diri, mungkin kalau tak banyak sangat pun dia berasa banyak. Mungkin juga memang banyak. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, banyak disebutkan sahabat-sahabat ini susah hati bila nak masuk Islam. Dia berasa mungkinkah Allah SWT ampunkan dia. Dia banyak bunuh orang, dia banyak minum arak, dia banyak berzina, macam-macam lah dosa yang mereka lakukan. Jadi bila pergi masuk Islam, Nabi SAW kata begini. Ini termasuk Ammar bin Al-As. Rasulullah SAW kata, tidakkah kau tahu wahai Ammar, bahawa Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Jika seseorang itu memeluk agama Islam, perbuatan dia memeluk agama Islam itu saja menggugurkan, menghapuskan semua dosa. Itu besar kelebihan memeluk agama Islam. Itu yang paling besar. Kemudian haji, hijrah pun begitu juga. Jadi kamu nak risau apa?
Kamu kalau masuk Islam, apa pun dosa kamu Allah boleh ampunkan. Itu Nabi SAW kata. Jadi barulah dia puas hati. Ceritanya dia pun teruslah bai'ah dan masuk agama Islam. Bila dia masuk agama Islam, jadi pejuang besarlah dalam Islam. Di sini ada banyak perbincangan. Perbincangannya ni lah sampai dah 2, 3, 4 muka surat ini. Apa maksud sebenarnya? Dan kita nak faham macam mana Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Dosa-dosa yang macam mana? Itu yang perlu dibincangkan. Adakah semua perkara? Semua perkara? Atau ada yang tak termasuk? Dan adakah kedudukan hijrah dan haji itu betul-betul sama seperti memeluk agama Islam dari segi menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa? Dosa-dosanya adakah begitu? Adakah sama dengan memeluk agama Islam? Itulah yang nak kita bincangkan. Kalau tidak, boleh jadi terkeliru juga. Baik, kita tengok ada nota di bawah tu 199. Para ulama menukilkan beberapa jawapan tentang apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan sabda baginda, Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Dalam setengah-setengah hadis ada juga riwayat dengan lafaz yajubbu, bukan yahdimu. Di sini yahdimu. Al-Islam yahdimu ma kana qablahu, wa anna al-hijrah tahdimu. Jadi yahdimu, tahdimu itu yang digunakan. Dalam setengah-setengah riwayat yajubbu, sama saja maksudnya, menggugurkan, merobohkan, melenyapkan, sama saja maksudnya. Jadi apa maksudnya? Semua kah? Itu ada beberapa pendapat, kita cuba tengok. Dan yang sebenar-benarnya dengan tepat betul susah juga nak kata. Itu kita serahkan kepada Allah, sebab ada beberapa pendapat ulama. Walau bagaimanapun boleh kita timbang-timbang. Tengoklah mana yang lebih sesuai, lebih baik, lebih menarik. Mungkin kalau kita nak cerita kepada orang lebih menarik, kita boleh ceritakan, sebab masih lagi dalam batasnya. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Hafiz At-Turpashti, nama sebenarnya ialah Fadlullah Al-Hanafi, berkata maksudnya ialah ia menggugur dan menghapuskan segala macam dosa, sama ada dosa besar atau kecil, berkaitan dengan hak-hak Allah atau berkaitan dengan hak-hak manusia. Tetapi hijrah dan haji tidak menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua-duanya juga tidak pasti dapat menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Tak pasti juga. Apa yang pasti dapat digugurkan oleh kedua-duanya hanya dosa-dosa kecil sahaja. Itu kata Turpashti. Ini seorang ulama yang hebat, yang masyhur. Dia telah membuat syarah kepada Masabihus Sunnah karangan Imam Baghawi, yang menjadi asas kepada kitab Mishkat ini. Masabihus Sunnah, Mishkat Al-Masabih. Masabih itu asasnya. Masabih itu kitab lain, orang lain, Imam Baghawi. Jadi Turpashti ini dia syarah kepada kitab yang asal itu. Jadi dengan sebab itu bila orang tulis Mishkat, selalu juga orang rujuk kepada syarah dia tu. Dia kata kalau memeluk agama Islam itu memang merobohkan, menggugurkan dan menghapuskan semua sekali dosa. Sama ada yang berkait dengan hak Allah, tidak ada kaitan dengan manusia. Hak Allah ni macam mana? Itu kita kena tahu. Hak Allah, iaitu sembahyang.
tak ada kena-mena dengan orang lain. Itu yang Allah nak daripada kita. Kalau kita salah dengan dia. Zahirnya tidak ada menjejaskan apa-apa kepunyaan orang, mensia-siakan usaha orang, tak ada, susah payah orang, tak ada. Dia tak semayang, dia dengan Allah. Itu dikatakan hak Allah. Allah menghendaki kita buat benda tu, dia menuntut kita melakukannya. Itu hak Allah terhadap kita, yang kita kena buat kerana dia. Itulah yang dikatakan hak Allah. Macam puasa, sama juga. Banyaklah yang termasuk dalam hak Allah. Kalau kita tidak berpuasa, orang lain tak terjejas apa-apa, dan kita tidak merampas hak dia. Nak melakukan puasa tu kena curi barang orang ke? Tidak. Kita dengan Allah sahaja. Jadi puasa termasuk dalam hak-hak Allah yang Allah nak kita lakukan. Kalau kita bersalah dengan dia. Itu hak Allah. Hak manusia ada dua. Boleh jadi ada kaitan dengan harta, maliyah. Boleh jadi juga ada kaitan dengan diri dia. Bukan harta, tapi diri dia. Kita menganiayainya, menzaliminya. Kita tak bagi hak yang sepatutnya dia dapat. Itu mazlamah, dipanggil mazlamah. Jamaknya mazalim. Seorang yang misalnya kita kata sekarang ni, seorang yang ada jawatan, dia boleh pilih pelajar-pelajar yang nak masuk belajar tempat dia. Dia boleh pilih. Tiba-tiba orang yang memang layak, dia ketepikan, dia bagi kepada yang kurang layak, semata-mata kerana orang tu kenalan dia ke, keluarga dia ke, misalnya kita kata. Berarti dia telah menganiayai yang pertama tadi, yang memang layak itu. Itu dikatakan mazlamah. Kita tak rampas harta dia, tak ada apa, zahirnya begitu, tapi menganiayai dia. Itu berkait dengan manusia. Itu hak manusia. Dia berhak untuk nak dapat kedudukan itu, untuk nak bekerja di situ. Dia berhak. Kalau nak kira dari segi syarat, dia cukup. Yang lain tak cukup, tapi diketepikan dia. Kita telah menganiayai dia. Itu hak manusia, hak hamba, dipanggil hak hamba. Tapi hak hamba yang tidak ada kaitan dengan harta benda, dari segi hak dia saja, kita menzaliminya. Itu hak manusia. Satu lagi berkait dengan harta. Kita menyewa rumahnya misalnya, kita tak bayar. Itu berkait dengan harta, duit. Kita berhutang dengan dia, kita tak bayar. Itu hak manusia. Dalam keadaan biasa, hak manusia ini Allah SWT tak ampunkan selagi manusia itu tidak ampunkan. Dia bergantung dengan keampunan manusia. Kita kena minta maaf dengan dia. Selagi dia tidak maaf, tak lepas, kita akan bertemu pula nanti di hadapan Allah. Itu kedudukan hak manusia. Dia lebih berat. Hak Allah memanglah kalau kita nak kira berat juga, tapi dia mudah. Allah ni baik, dia boleh maafkan. Tapi hak manusia, padahal manusia ni apa yang dia juga bagi, duit ke harta pun yang kita rampas tu, dia juga bagi kepada orang tu. Tapi tak boleh. Sebab manusia susah nak dapat kedudukan, nak dapat kekayaan, nak dapat harta tu kan susah, penat dia. Allah SWT tak ada apa, tak ada penat, tak ada susah apa, tak ada terjejas apa kita ambil sepanjang mana pun. Tapi kalau manusia, dia ada kesan dia. Kesan bila kita buat gitu, dia jadi sedih, boleh jadi sakit jantung, darah tinggi, macam-macam lagi kesan dia tu. Pada Allah tak ada apa, semua tu kita ambil lah sebanyak mana. Satu Malaysia dia pun ambil, tak ada apa, tak terjejas langsung pun. Dengan sebab itu dia boleh maafkan mudah. Tapi kalau manusia tak boleh. Dalam kes ini mengikut pasti seseorang yang memeluk agama Islam, dia sama-sama dia lah. Dulu dia telah menganiayai, sama-sama dia. Dosa lah kira-kiranya kalau mengikut Islam. Tapi bila masuk Islam gugur semua.
gugur, tak perlu bayar. Sebab apa? Pada masa tu orang Islam ni dengan orang kafir ni harbi, musuh. Tunggu masa ya. Kalau dia ada peluang, dia pukul kita, dia perkenakan kita. Begitu keadaannya. Jadi kita pun orang Islam ni terhadap orang kafir macam tu, gitu juga. Jadi siapa yang cepat dia dapat, begitulah. Dari segitu dimaafkan, gugur semua. Tapi kalau dia tu buta dengan orang Islam, menyewa dengan orang Islam, dia tak payah, tak lepas. Sebab orang Islam. Ataupun kafir zimmi misalnya, tak lepas juga. Ini kalau kafir harbi. Perbincangan tentang kafir-kafir itu panjang pula ceritanya. Jadi secara ringkasnya, yang dikatakan gugur semua tu hak-hak Allah dan hak-hak manusia tu yang berkait dengan bukan Islam, iaitu yang harbi. Semasa dia kafir, dia menganiayai sama-sama dia lah. Macam tadi, dia tak bagi peluang, sepatutnya orang tu dapat, dia tak bagi. Dia menganiayai orang lain, menzalimi orang lain. Itu lepas dia. Bila masuk Islam, gugur semua. Tuhan tak kira dah, dia kira kosong. Lepas tu baru kira pula. Lepas tu baru kira pula. Kalau dia melakukan dosa, berdosa lah, ikutlah. Bahkan kalau tak sembahyang pun berdosa juga. Kalau tak puasa pun hak Allah kita ceroboh, kita abaikan, berdosa. Hak manusia pun begitu juga. Itu maksudnya kuasa yang ada pada memeluk agama Islam itu lebih besar dari segi dapat menghapuskan dosa itu. Semua macam dosa yang berkaitan dengan Allah. Misalnya dia tak sembahyang dulu, dia tidak Islam. Jadi bila dia masuk Islam, adakah kena qada? Tak ada, timbul dah masalah qada. Sebab itu hak Allah. Jadi dia tak buat, dia maafkan begitu sajalah. Dalam hadis yang lain disebutkan dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, apa dosanya? Tak ada dosa, bersih. Bersih. Jadi tak perlu sembahyang, qada tak perlu. Tidak seperti orang Islam kan, kalau dia tak sembahyang, kena qada lah. Dia terlepas sembahyang subuh misalnya, tak sempat sembahyang dalam waktu, sampai bila-bila pun kena sembahyang, jadi kena qada lah. Begitu juga dengan puasa dan lain-lain, hak Allah, dia kena buat. Tapi kalau orang kafir, tak, gugur semua tu, tidak dikira. Bahkan kalau dia, katakanlah dia telah buat semasa kafir, sebab kafir harbi Quraisy dahulu, orang Arab dulu yang zaman dengan Nabi, sezaman dengan Nabi itu, dia buat umrah juga. Dia buat umrah, haji dia buat. Tak kira lah cara dia tu berbeza, setengah-setengah tu jauh sangat berbeza misalnya, dengan bertelanjang, sambil bertelanjang semua, sambil bertelanjang tawaf. Tak kira lah tu. Tapi bukan semuanya telanjang, bukan semua. Orang Quraisy tak telanjang. Orang Quraisy tak telanjang. Dan banyak perkara lain yang berbeza. Kalau dia sudah buat dah, tak boleh juga. Bila dia Islam, kena buat pula lain atas nama Islam, haji. Jadi haji dulu tu tak dikira. Kalau dia tak buat pun tak kira lah. Kalau dia buat pun tak kira juga. Sebab syaratnya kena Islam. Itu syarat. Berbeza dengan hijrah dan haji. Hijrah dan haji tidak menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ini zaman Rasulullah kan ada hijrah daripada Mekah ke Madinah, daripada tempat-tempat lain pergi ke Madinah. Hijrah itu pun pahalanya besar juga. Adakah dia menggugurkan ini? Tak. Hak Allah ia gugur, tapi hak manusia tidak. Maknanya kalau orang Islam itu berurusan dengan orang kafir, dia kena urus apa? Dia buta, dia kena bayar. Dia kena bayar. Kalau dia menganiayai orang, kena minta maaf lah. Orang kafir sekalipun. Kalau tidak Arbi lah, orang kafir sekalipun.
Kalau harbi kita pergi nak minta maaf dengan dia, dia bunuh kita pula. Jadi tak ada guna lah. Hak-hak manusia itu tak lepas. Haji pun gitu juga. Kita pergi buat haji, kita ada buta dengan orang, kita tak payah, tak lepas. Dengan sebab kita pergi haji, jadi boleh ke kita kata habis dosa kita, kita tak payah pun tak apa? Tak boleh. Tak lepas tu. Tak lepas. Kedua-duanya juga tidak pasti dapat menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah. Dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah pun tak pasti juga. Cuma ada kemungkinan. Kalau masuk agama Islam tadi, pasti dah ya. Yang ni pasti. Ni dengan haji, dengan hijrah, pastikah menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah? Tak pasti. Tak pasti. Apa yang pasti dapat digugurkan oleh kedua-duanya hanya dosa-dosa kecil sahaja, itu pasti. Itulah kelebihan haji dan hijrah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sesetengah ulama berpendapat perbuatan menganut agama Islam menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kekufuran, kemaksiatan dan hukuman-hukuman yang mungkin dikenakan ke atas seseorang kerana telah mencabuli hak-hak Allah. Bagaimanapun hak-hak manusia secara ijma' tidak gugur dengan sebab berhijrah atau mengerjakan haji. Hak-hak manusia juga tidak gugur dengan sebab memeluk agama Islam. Hak-hak hamba tidak akan gugur daripada kafir, zimmi yang memeluk agama Islam, sama ada berkaitan dengan harta benda seperti hutang, sewa dan lain-lain, atau bukan berkaitan dengan harta benda seperti qisas dan lain-lain. Hak-hak hamba yang berkaitan dengan harta benda juga tidak gugur daripada kafir harbi yang memeluk agama Islam. Apa yang gugur daripada mereka hanyalah hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang tidak berkaitan dengan harta benda sahaja. Ini pendapat yang kedua. Mana kita kena teliti sedikit, kena teliti sedikit. Sebab pembahagian tu kadang-kadang bezanya sikit sangat, menyebabkan jadi kita bilang sebagai pendapat yang berlainan. Sikit saja. Kadang-kadang pada perincian dia. Cuba tengok sekali lagi. Sesetengah ulama berpendapat perbuatan menganut agama Islam menggugurkan, yakni menghapuskan dosa-dosa kekufuran. Apa dosa yang hilang? Dosa kekufuran. Kufur tu sendiri itu satu dosa. Kufur tu sendiri adalah satu dosa. Bila dia memeluk agama Islam, dosa kekufuran itu gugur, hilang. Dosa dia buat maksiat, sebab dia ada perincian pula, perbahasan yang panjang, kita pun tidak nak masuk ke situ, dia jadi pergi jauh sangat pula. Jadi adakah orang-orang kafir itu ditaklifkan dengan furuk syariat di situ atau tidak? Dia pergi kepada kaedah tu. Ada yang kata ditaklifkan dengan furuk syariat, ada yang mengatakan tidak. Dosa dia kerana kufur. Taklifkan dengan syariat apa maksudnya? Sembahyang. Orang kafir, wajib ke sembahyang tu ke atas dia? Ada khilaf berdasarkan usul tadi. Ada yang mengatakan wajib juga, cuma dia tak boleh bersembahyang sebab dia kafir. Kalau dia sembahyang pun tak sah, tetapi Tuhan kira juga kesalahan itu walaupun dia kafir sebagai suatu dosa. Padahal kalau dia sembahyang pun tak sah juga, sebab semuanya manusia ini dituntut, diperintahkan supaya bersembahyang. Bukan orang Islam saja yang kena tu, kena semua. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak. Orang kafir ni tidak ditaklifkan dengan furuk syariat macam sembahyang, puasa pun tak kena.
Macam mana dia nak ada taklif kalau dia buat pun tak jadi? Jadi dosa dia tu kerana kekufuran dia tu yang menghalang daripada dia melakukan ibadat-ibadat tadi. Jadi kufur tu sendiri tu satu dosa. Dia tidak ditaklifkan dengan sembahyang, puasa tak ada. Taklifkan dengan Islam. Dia kena masuk Islam. Tapi oleh kerana dia tak masuk Islam, dosa kufur tu besar lah. Dosa kufur tu besar lah. Jadi ada dua pendapat di situ. Dosa bila dia masuk Islam, dosa apa yang gugur? Iaitu dosa kekufuran. Kekufuran itu pun satu dosa juga. Jangan kita ingat dosa-dosa ni buat maksiat saja. Tidak. Kalau kufur, orang tu baik, tak ada buat kejahatan, tak ada menganiayai sesiapa, jadi tak ada dosa. Tak. Kekufuran itu sendiri adalah satu dosa. Jadi yang gugur daripada orang kafir, bila dia memeluk agama Islam, ialah dosa kekufuran yang kita tak boleh nak bayangkan sebesar mana, sedahsyat mana akibatnya. Cuma daripada hadis-hadis kita dapat tahu, daripada Quran kita dapat tahu, kekal dalam neraka lah. Itulah besar tak besarnya. Dengan sebab tak ada itu, orang Islam ni macam mana dosa dia banyak mana pun, dia keluar juga daripada neraka. Kalau kata dia masuk dalam neraka, dia akan keluar juga. Kekufuran menyebabkan seseorang itu tak keluar. Fikirlah sebesar mana. Jadi dosa itu hilang. Bila dia masuk Islam, katakanlah kalau dia berapa ramai sekarang ni pun ada yang kita dengar-dengarkan, keluarga pun tak tahu dia masuk Islam. Jadi banyak perkara pun syariat dia belum sempat buat pun. Sembahyang pun kalau nak kira baca belum betul lagi, tiba-tiba mati. Lebih tu sebab dia dalam keadaan bersih tu. Dosa-dosa yang lalu, kekufuran semua tak ada, tiba-tiba tu mati. Dosa yang baru tak ada. Dari satu segi kelebihan, cuma dari segi dia tidak sempat melakukan amalan-amalan Islam itu sendiri. Amalan Islam itu mendatangkan pahala yang banyak pula. Itu rugi dari sudut itu. Dari sudut bersih, ya betul. Tapi dari sudut dia tak sempat membuat kebajikan-kebajikan dan pahala yang begitu banyak, rugi dari sudut itu. Allah SWT sajalah yang maha tahu dia nak balas macam mana orang macam ni, begitulah. Cuma zahirnya bila dia memeluk agama Islam, dosa kekufuran hilang. Kemaksiatan yang dia melakukan maksiat, sama juga macam tadi, furuk syariat, maksiat. Orang Islam dilarang kan? Orang kafir tak larang? Larang juga. Berzina orang kafir boleh? Tak boleh. Semua tak boleh, bukan orang Islam saja tak boleh. Kalau orang kafir berzina, walaupun dia kafir, dosa perzinaan itu ada juga atas dia. Dia tanggung juga. Dan Allah akan menyeksa dia kerana itu juga, selain daripada kerana kekufuran dia. Bukan kerana kekufuran saja diseksa, tapi kerana dia berzina. Seperti mana orang Islam juga. Setengah kata, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak. Dia tidak ditaklifkan dengan furuk syariat dalam masalah ni. Kalau berzina, dia tak kira, sebab dia ada benda yang lebih besar lagi, iaitu kekufuran. Itu yang lebih besar lagi. Yang ni tak kira. Jadi kalau kita kata mengambil kira, yang macam tu pun dikira, bermakna dosa-dosa maksiat dia tu pun dihapuskan. Kalau kata dia berzina, dia bunuh orang, dan sebagainya, itu semua dihapuskan. Hukuman-hukuman
yang mungkin dikenakan ke atas seseorang kerana mencabuli hak-hak Allah. Jadi hak Allah, dia suruh kita sembahyang misalnya, kita tak buat, kita cabuli hak dia. Dia kata jangan berzina, kita berzina, kita cabuli hak dia. Itu kalau ada hukuman. Hukuman dalam dunia ada, hukuman had kalau orang Islam. Hukuman di akhirat ada. Jadi hukuman-hukuman itu boleh Tuhan hilangkan, lenyapkan. Asalnya dia dah kena hukuman itu kerana dia melanggar hak Allah, mencabuli hak Allah. Dan ada hukuman ataupun azab seksaan yang khusus untuk dia di akhirat nanti, itu dihapuskan, digugurkan bila dia memeluk agama Islam. Itulah kelebihan. Bila dia memeluk agama Islam, gugur semua. Kalau orang Islam kena lah. Tak lepas, kena lah. Dan kalau nak lepas di akhirat, kalau mengikut hadis, kita sudah bincang dah sebenarnya dalam Mishkat ini, nota yang keberapa saya tak pasti, ada, iaitu sesiapa yang menjalani hukuman hudud di dalam dunia ni, maka hukuman itu menjadi kafaratullah, kafarah kepadanya, ia menjadi penghapus dosanya. Kira-kiranya kalau ada hukuman yang Allah sediakan di akhirat, tak kenalah dia, lepas dia dengan menjalani hukuman dalam dunia. Itu orang Islam. Orang kafir dia tak ada semua tu. Bila tak ada, besok kena. Akhirat kira-kiranya adalah tu, disediakan untuk dia. Tapi kalau dia memeluk agama Islam, yang sepatutnya dia kena lepas. Lega banyak lah. Kita ni kalau JPJ pun lega banyak dah kan. Kalau lepas tak kena denda, sepatutnya kena 500. Tak kena, lega banyak tu. Ini kalau kesalahan dia gantung lesen selama berapa tahun, berat lagi kan, susah ke dia. Begitulah. Jadi hukuman tu macam-macam. Akhirat besok pun macam-macam juga. Jadi boleh digugurkan, dimaafkan, dikurangkan, boleh. Macam ni gugur langsung, roboh terus. Sebab itu dia buat contoh dengan roboh. Nanti kita akan bincangkan akan datang. Ada khusus, cuma sepintas lalu saja. Roboh. Kalau bangunan yang teguh tu nak roboh susah. Roboh semua. Kira-kiranya kukuh tu, kuat tu, tahan, beratus tahun boleh tahan. Tapi gugur. Inilah kelebihan memeluk agama Islam, melakukan amalan-amalan kebajikan yang tertentu, seperti haji, seperti hijrah dan sebagainya. Bagaimanapun hak-hak manusia secara ijma' tidak gugur dengan sebab berhijrah atau mengerjakan haji. Hak-hak manusia macam tadilah, kita menganiayai orang lain, jadi lepas ke? Tak lepas. Kita ada berhutang dengan orang lain, tak bayar, dengan sebab kita hijrah atau kita buat haji, tak perlu bayar ke? Kalau kita tak bayar pun tak berdosa ke? Dosa, terus berdosa. Jadi kita terikat dengan benda-benda macam ni. Hak-hak manusia. Hak-hak manusia tu apa sebab kita kata kena? Hak Allah boleh lepas? Macam tadilah saya sudah sebut dah. Sebab Allah Maha Kaya, dia tak terjejas langsung. Kita ambillah sebanyak mana pun hak dia, kita cerobohlah, tak terjejas. Tapi kalau manusia penat, susah. Allah SWT Maha tahu kelemahan manusia, dengan sebab tu dia jaga. Jangan buat begitu terhadap sesama manusia. Kalau buat begitu tak lepas. Kamu buat kewajikan macam mana pun tak lepas. Kamu kena minta maaf dengan dia. Kalau tidak, kena menghadap Allah SWT dalam mahkamah dia di mahsyar nanti. Ada kalanya kita kena hukum. Kita sepatutnya boleh masuk dah dengan sebab amalan kita banyak, boleh masuk dah syurga. Tak boleh masuk lagi, kena masuk neraka dulu. Tak pernah. Kena masuk neraka dulu. Kalau kata setahun pun lama, setahun. Kalau setahun dunia pun lama dah. Sedangkan perkiraan alam Allah SWT di sini sehari semalamannya lain, 24 jam.
Di sana lain pula, di sana lain pula, tak sama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun yang kamu bilang. Kamu bilang 1000 tahun. Tak ada orang sekarang ni ada umur 1000 tahun. Tak ada. Satu hari. Jadi kalau kata setahun tu, bayangkanlah satu hari pun macam tu dah. Besar. Besar. Jadi kena masuk neraka dulu. Tak ada orang nak. Jangan cubalah. Jangan cuba. Ada kalanya kalau berdasarkan hadis-hadis ni kita tengok, dia bukan buat macam tu, dengan cara lain. Cara lainnya kita ada kebajikan banyak. Orang yang kita aniaya itu, kita kena bayar kepada dia. Allah ambil pahala kita bagi kepada dia. Ambil bagi kepada dia, bagi kepada dia. Jadi banyak-banyak dia sepatutnya masuk syurga lewat jauh daripada kita. Kita kalau tengok kepada kebajikan tu awal benar masuk, tapi kita jadi lewat, dia jadi cepat pula. Sebab apa? Pahala kita diberikan kepada dia. Diberikan kepada dia. Jadi dia boleh masuk cepat. Dengan cara macam tu dikurangkan pahala dia. Itu satu cara. Itu pun teruk jugalah jadi. Dan Nabi SAW kata, dia tanya dalam hadis, kamu tahu siapa muflis yang sebenarnya? Muflis, orang yang bankrupt yang sebenarnya. Sahabat kata, yang kita tahunya orang yang hutang dia lebih banyak daripada harta dia. Tidak. Itu tu mengikut istilah dunia. Muflis yang sebenarnya seseorang yang pergi di akhirat nanti bawa pahala banyak, tapi orang ni ada hak dia, kena bagi kepada dia. Orang ni ada hak dia pasal ini pula, kena bagi ke orang ni pula. Bagi-bagi lama-lama dia jadi habis. Itulah muflis yang sebenarnya, Nabi kata. Muflis yang sebenarnya akhirnya dia masuk neraka. Masuk neraka. Itulah sebabnya kalau berkait dengan manusia ni jangan, susah. Kan selalu orang kita kalau nak pergi haji, dia berjumpa mata kan, minta maaf lah apa-apa. Kenapa? Memang dia ada asas kan? Selagi manusia tak maaf, tak lepas. Kita pergilah buat haji, pahala besar. Memang hadis ni sebut. Dari segi letak sekali tu sama dengan memeluk agama Islam. Tetapi ijma' ulama' kata dengan haji ataupun hijrah tidak menggugurkan hak manusia. Ijma'. Tak lepas. Jadi kita kena minta maaf. Minta maaf macam mana? Kalau dia maaf, iyalah. Kalau dia kata tak mahu minta maaf saja, kena bayar lah. Kena bayar lah. Jadi kalau bayar tu sampai juta-juta macam mana? Kalau mengikut Imam Bukhari tak boleh pergi haji lagi. Tak layak. Tak boleh pergi haji. Kena selesaikan hak orang dahulu. Jangan kita kita kata berterkam nak buat benda-benda kebajikan itu, kita ingat dia boleh selesaikan masalah. Tak hapus dosa. Kena selesaikan masalah manusia dahulu. Masalah hutang apa semua ni benda besar semua. Sehingga wasiat semua kena selesai. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dia nak jadi pesaka harta peninggalan manusia ni selepas selesaikan hutang dia dan wasiatnya. Selepas itu barulah kira apa ni pesaka. Tak lepas lagi hak seseorang manusia tu, walaupun dia mati, dua perkara. Hutang kena bayar. Kalau tak bayar, dalam hadis ada sebut tergantung-gantung amalan tu, tak diangkat. Banyak macam mana. Sebab itu benda besar. Hak-hak manusia juga tidak gugur dengan sebab memeluk agama Islam. Hak manusia tak gugur. Itulah Islam ni kata bebas beragama, masuk Islam. Bukan makna masuk Islam ni nak melepaskan orang tu daripada dia berhutang banyak. Tak boleh, dia kena bayar. Dia kena bayar. Dia sewa banyak, tak bayar, kena bayar. Itu hak manusia. Kalau tidak, orang lari masuk Islam nak menyelamatkan diri daripada tanggungjawab.
Tak kena. Bukan Islam ni nak melindungi orang yang jahat. Tidak. Hak-hak hamba tidak akan gugur daripada kafir zimmi yang memeluk agama Islam. Hak hamba tidak akan gugur daripada kafir zimmi yang memeluk agama Islam. Kafir zimmi yang duduk di bawah pemerintahan Islam, dia memberi taat setianya kepada pemerintahan Islam. Jadi bila dia memeluk agama Islam, adakah hak hamba lepas? Tak lepas. Dia tetap terikat dengannya. Kalau kena bayar, bayarlah. Kalau nak minta maaf, minta maaf. Tak boleh kata dah masuk Islam gugur semua, tak payah minta maaf, gugur dah. Tak boleh. Kena juga. Sama ada berkaitan dengan harta benda seperti hutang, sewa dan lain-lain, atau bukan berkaitan dengan harta benda seperti qisas dan lain-lain. Mana dia duduk di bawah pemerintahan Islam, dia terikat dengan undang-undang Islam. Katakanlah sebelum dia memeluk agama Islam, dia tumbuk satu orang sampai patah gigi dia. Tak ada lagi gigi dia patah, tak kena balas kau, dengan sebab dia masuk Islam. Jadi gugur semua. Segala kesalahan dia tak kena balas, tak gugur. Apa yang patut? Tengoklah dalam peraturan negara tu, Islam tu, yang pakai hukum macam mana. Sama ada bayar ganti rugi ke, ataupun setengah-setengah ulama tu kata tumbuklah gigi dia biar patah. Sama. Biar sama gitu. Wasin nabi sin wal juruh qisas. Dalam Quran sebut gigi dibalas dengan gigi juga, mata dibalas dengan mata, telinga dengan telinga, dia sebut. Sebab itu dalam fiqh Syafi'i, salah satu jalannya qisas ini ialah dengan buat seumpamanya. Kalau gigi depan dia patah, kita boleh patahkan gigi depan juga. Cuma kalau mazhab Hanafi tak boleh. Dia kata tidak akan berlaku misliyah, kesamaan 100%, tak akan dapat. Misalnya yang kena tumbuk, yang gigi dia patah tu, gigi dia memang bergoyang dah. Sebab dia sudah tua. Jadi bila kalau nak kisah dalam bentuk gigi juga, yang menumpuk tu mudah lagi, gigi dia tu kuat lagi. Boleh jadi sekali tumbuk tak patah lagi. Jadi macam mana nak kena patah? Dua kali dah tak sama. Lepas tu yang menumpuk tu sama kuat ke? Tak sama. Dia kata oleh kerana tak sama, tak boleh hukuman dalam bentuk itu, kena dalam bentuk lain, iaitu ganti rugi lah. Ganti rugi. Dia tak lepas lah, dia kena bayar lah juga. Macam mana-mana pun dia kena bayar. Tidak kata dengan memeluk agama Islam lepas dia tak kena. Dia menyebabkan orang luka, sebanyak mana yang patut kena bayar, dia kena bayar lah. Hak-hak hamba yang berkaitan dengan harta benda juga tidak gugur daripada kafir harbi yang memeluk agama Islam. Kafir harbi pun macam itu juga. Hak manusia tak boleh dia kata, dia masuk Islam, selamat aku, orang Islam akan bela aku, aku dah ada hutang sebanyak mana dah, tak boleh lepas aku. Jadi masuk Islam ni nak menyelamatkan diri daripada hutang, tak payah bayar, kerajaan Islam akan membela kita. Tak boleh macam tu. Jadi dia terikat. Kalau kata hak manusia, terikat. Sebagai seorang Islam, dia bila dia masuk Islam, dia kena bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang lalu. Dia kena bayar juga. Ini mengikut pendapat yang kedua ni. Hak-hak hamba yang berkaitan dengan harta benda juga tidak gugur daripada kafir harbi yang memeluk agama Islam. Apa yang gugur daripada mereka hanyalah hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang tidak berkaitan dengan harta benda. Misalnya dia menganiayai seseorang itu, gitulah saja. Tapi kalau berkaitan dengan harta benda, dia curi ke, itu berkaitan dengan harta benda yang ada harga, dia kena bayar lah. Dia kena bayar. Walaupun yang dia curi tu orang kafir. Sebab kalau dia tak bayar, orang kafir tu kata teruk Islam ni, jadi teruk pula.
Tapi kalau dia masuk Islam, dia tetap bayar. Dia kata bagus Islam. Walaupun berbeza agama pun, benda macam ni dia bayar, kena bayar. Itu dari segi satu peluang jugalah dakwah yang belum Islam. Kalau kita pakai yang ini, kalau pakai yang pertama tadi gugur semua, tur pasti tadi gugur semua. Jadi kalau gugur semua, ada peluang lah orang kafir itu nak menyelamatkan diri. Nak menyelamatkan diri, masuk dalam Islam, selamat dia. Jadi orang kafir nak kutuk terus orang Islam, melindungi orang jahat. Dia kata macam tu. Yang ketiga, sesetengah pensyarah hadis berpendapat hak-hak yang berkaitan dengan harta benda tidak gugur dengan hijrah dan haji. Apakah memeluk agama Islam juga tidak menggugurkan hak-hak itu? Terdapat khilaf ulama tentangnya. Ini pendapat yang ketiga. Adapun hak-hak hamba, maka ia tidak gugur dengan hijrah dan haji secara ijma'. Yang itu hak hamba tak gugur. Kesimpulannya ialah hijrah dan haji, walaupun dikatakan hadim, yahdimu, tahdimu, hadim, yakni perkara yang menggugurkan dosa-dosa, tetapi ia bukanlah hadim kamil, penggugur dosa yang sempurna. Dia tak menggugurkan semua sekali. Hijrah dan haji, ia hanyalah hadim naqis. Hadim naqis maksudnya penggugur dosa yang tidak sempurna, tak sempurna. Adapun memeluk agama Islam tu penggugur dosa yang sempurna. Yang ni tidak sempurna. Dia menggugurkan juga, tapi dengan tidak sempurna. Pendapat yang keempat, sesetengah ulama kerana berpegang dengan hadis Ibnu Majah berpendapat haji juga dapat menghapuskan mazalim. Maksud mazalim, dosa-dosa kerana kezaliman yang dilakukan seseorang. Itu mazalim. Kebanyakan ulama pula membantahnya dengan alasan hadis yang dijadikan pegangan itu dhaif. Dia kata dengan haji juga menghapuskan mazalim, dosa-dosa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kezaliman ni banyaklah, luas. Kezaliman ni kalau terhadap binatang pun zalim juga. Misalnya, jadi dosa dia pelihara binatang, tapi dia tak bagi makan dengan sempurna, sampai mati, sampai sakit binatang itu, dosa itu mazalim, termasuk dalam mazalim. Dosa ni dihapuskan dia dengan memeluk agama Islam. Hapus mazalim itu, hapus. Tapi haji, ada setengah ulama kata haji boleh menghapuskan dosa-dosa yang macam tu. Kita pelihara ikan ke, ataupun kita kita kata menyambungkan, melagakan ikan sampai mati, sampai terkoyak mulut dia. Ada kan orang buat macam tu? Itu mazalim. Mazalim, buat nyaya. Tak kira bukan manusia saja, binatang pun tak boleh, berdosa. Jadi dosa macam ni boleh terhapuskan dengan kita buat haji. Kalau masuk Islam memang terhapus. Itu besar. Sebab masuk Islam ni dia hadim kamil. Perbuatan menggugurkan dosa yang besar, yang istimewa. Haji setengah-setengah ulama kata boleh menghapuskan juga yang macam tu. Dia pegang dengan hadis Ibnu Majah. Kebanyakan ulama pula membantahnya dengan alasan hadis yang dijadikan pegangan itu dhaif. Imam Bukhari, Ibnu Adi, Mulla Ali Al-Qari dan lain-lain adalah antara tokoh hadis yang mengatakan ia dhaif. Jadi hadis tu tak boleh buat pegangan sebenarnya. Untuk mengatakan haji ni boleh menghapuskan dosa-dosa macam tu, tak. Alasan tu tak kuat. Setengah-setengah ulama ada pegang juga, dia kata boleh terhapus dengan haji. Jadi kalau haji, umrah macam mana? Kira-kiranya dekatlah haji dengan umrah tu. Setengah-setengah orang dia panggil haji kecil, haji besar, begitulah.
Tapi yang jelasnya sebut haji. Jelasnya sebut haji. Tapi yang kata haji itu pun ramai ulama termasuk Imam Bukhari, dia kata tak lepas dengan haji pun. Nampak kecil je. Kita melagakan ikan, menyambungkan ikan, sama mati dia, sakit, mati. Dalam hadis ada sebut balasannya besok ada. Ikan tu dia akan lahir semula. Kalau tidak, binatang-binatang ni dia lenyap gitu lah. Ayam yang kita makan misalnya, ayam daging apa semua, dia lenyap gitu ya. Dia tak akan bangkit pula dah. Tapi kalau manusia ada menganiayainya, dia akan bangkit pula. Ikan itu akan melagakan kita pula. Sampai puas hati dia lah. Sebagaimana kita puas hati semasa di dunia dulu, kita melagakannya. Kalau lembu, pelaga lembu lah. Lembu tu akan bangkit pula untuk menuntut bela. Setelah dihukum kita, baru dia lenyap. Tak ada timbul surga neraka dah binatang itu, sekadar itulah. Jadi di mana hukuman itu berlaku? Di mahsyar. Hukuman-hukuman yang macam ni di mahsyar, yang orang kita panggil padang mahsyar itu. Padang mahsyar. Di bawah ini dikemukakan hadis Ibnu Majah yang dimaksudkan itu. Panjang hadis itu. Panjang hadis itu, kita baca terjemahannya. Abbas bin Mirdas meriwayatkan bahawa Nabi SAW berdoa pada petang hari Arafah. Umat itu jatuh satu, agar umatnya diampuni. Agar itu sepatutnya. Jadi Nabi berdoa pada petang hari Arafah agar umatnya diampuni. Doa baginda itu disebut Allah dengan katanya, disahut Allah dengan katanya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka kecuali penzalim. Sesungguhnya aku akan mengambil sebahagian daripada haknya untuk orang yang dizaliminya. Itu Tuhan kata. Kata Nabi SAW, oh Tuhanku, jika engkau mahu, engkau boleh berikan kepada orang yang dizaliminya sesuatu daripada syurga, dan engkau ampunkan orang yang menzaliminya. Nabi minta juga biar lepas. Permintaan Nabi itu tidak diterima pada petang yang sama. Pada pagi keesokannya di Muzdalifah, lepas di Arafah, Muzdalifah, baginda SAW mengulangi lagi doa itu. Barulah permintaan baginda diterima. Kata perawi, iaitu Abbas, Rasulullah SAW ketawa. Bila diterima tu, Rasulullah nampak suka. Sahabat nampak Rasulullah suka, ketawa. Atau katanya, ini kata Abbas, Rasulullah SAW tersenyum. Ini dipanggil syak perawi. Maka berkatalah Abu Bakar dan Umar, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Selalunya engkau tidak ketawa pada masa ini. Apakah yang membuatkan engkau ketawa? Semoga Allah sentiasa menyerikan gigimu. Jawab Rasulullah SAW, bila iblis, musuh Allah, tahu bahawa Allah telah menerima doaku dan mengampuni umatku, ia mengambil tanah lalu mencurahkannya ke atas kepalanya sambil terpekik-pekik dan terlolong-lolong menyebutkan kebinasaan dan kecelakaan dirinya. Iblis bertempik, berteriak, meraung, celaka aku, binasa aku, dia kata begitu. Keluh kesahnya itulah yang telah membuatkan aku ketawa. Itu kata Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dan Kitabul Ba'ts wan Nusyurnya, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabirnya, dan Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid Musnad Ahmad. Hadis ini habis itu bukan sekadar dhaif, ia bahkan maudhu' menurut Ibnul Jauzi. Ada juga ulama seperti Ibnul Jauzi, dia kata ini bukan dhaif, maudhu'.
Tapi ada juga ulama kata ada khilaf lah, dia tak sampai ke peringkat maudhu, tapi dhaif. Bila dhaif tak boleh nak buat hujah lah, tak boleh nak buat hujah benda ni, tak boleh nak buat pegangan. Sekadar cerita begitulah, tak boleh nak buat pegangan. Jadi kita boleh berasa sedap hati nak buat tak apa, Allah ampunkan. Jangan mudah-mudah begitulah, tak boleh buat pegangan. Hafiz Ibn Hajar cuba mengangkatnya ke tahap hasan menurut istilah Tirmizi kerana ada beberapa syawahidnya. Hafiz Ibn Hajar cuba, memang Hafiz Ibn Hajar begitu cara dia. Kadang-kadang banyak hadis dhaif dia cuba angkat sebab banyak saluran-saluran riwayat dia. Tapi dia pun terima, dia pun kata secara berasingan tiap-tiap satu itu dhaif. Cuma menurut istilah Tirmizi, dhaif yang macam tu jadi hasan. Istilah Tirmizi. Jadi itu kita kena belajar Tirmizi lah. Sebab kalau nak bincang panjang pula, dia beza istilah Hasan Tirmizi dengan Hasan ulama-ulama hadis yang lain, ni beza. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata menurut istilah Tirmizi, Hasan yang macam tu boleh termasuk. Ni hadis ni. Secara berasingan hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini semuanya dhaif. Termasuk hadis Ibnu Majah di atas. Hafiz Ibn Hajar tahu, itu pun dia tahu. Hakikat ini tidak dinafikan oleh Hafiz Ibn Hajar. Di dalam takribnya, Hafiz Ibn Hajar menulis tentang Abdullah bin Kinanah dan ayahnya Kinanah, bahawa kedua-dua mereka majhul. Majhul mana? Perawi yang tidak diketahui latar belakangnya. Ini menyebabkan sesuatu hadis yang diriwayatkannya menjadi dhaif. Az-Zahabi dalam Al-Kashif menulis, Imam Bukhari berkata hadisnya tidak sahih. Imam Bukhari kata hadisnya tidak sahih. Jadi dalam sanad hadis ini, cuba kita bacakan tadi. Haddatsana Ayyub bin Muhammad Al-Hashimi qala haddatsana Abdul Qahir ibn Sari As-Sulami qala haddatsana Abdullah ibn Kinanah. Ini Abdullah bin Kinanah. Dalam sanad hadis yang Arab punya tu, Abdullah bin Kinanah. Abdullah dan ayah dia Kinanah, kedua-duanya adalah perawi yang majhul. Sebab itu penting kita dalam hadis ni kita kemukakan dengan sanad dia, supaya kita boleh kesan yang mana dipertikaikan oleh ulama. Imam Bukhari kata hadisnya tidak sahih. Di dalam kitab Ad-Du'afa, hadis Kinanah disebut Bukhari sebagai terlalu dhaif. Mana hadis ini dhaif jiddan, bukan dhaif saja, tidak, tapi dhaif sangat. Bila dhaif sangat, tak boleh nak pakai, tak boleh nak buat hujah jauh. Kita nak yakin ini betul-betul daripada Nabi pun tak boleh. Kita nak jadikan pegangan, nak mempercayai isi kandungannya, buat pegangan, buat akidah, tak boleh. Cuma begitulah, sekadar ada dalam kitab itu tu ada. Begitu. Menurut Mulla Aliul Qari, pengarang kepada Mirqat, syarah Mishkat. Mishkat ini dia ada syarah dia, salah seorang pensyarah yang terkenalnya ialah Mulla Aliul Qari. Dia buat syarah namanya Mirqat. Mirqat ini ada 8 jilid. Setengah-setengah nuskah tu 9 jilid. Mirqat. Dia kata jika hadis ini diandaikan sahih sekalipun, ia perlu ditakwil dengan beberapa takwilan berikut. Andai kata hadis ini sahih pun tak boleh pakai, mesti ditakwil. Apalagi tidak sahih, memang tidak sahih pun dia sendiri pun kata tidak sahih. Kalau hadisnya macam ni, andaikan sahih, kita kena takwil, tak boleh pakai mengikut zahirnya. Apa takwilan? Ia khusus dengan para sahabat yang ikut serta mengerjakan haji bersama Nabi SAW. Khusus dengan sahabat-sahabat itu. Tidak terbukti sesiapa pun antara mereka terus menerus melakukan apa-apa dosa yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Inilah antara sebab kenapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata as-sahabatu kulluhum udul. Sebab terbukti mereka tu dengan Nabi pada tahun yang ke-10 Haji Wada' itu bersama dengan Nabi. Nabi doakan. Jadi kalau kata terima pun untuk sahabat itu yang dikecualikan. Kalau ada mazalim mereka terhadap apa-apalah, orang ke atau binatang ke,
Allah SWT ampunkan. Kita kena takwil begitu. Bukan untuk semua umat sampai kiamat, tidak. Ini satu takwilan. Kesimpulannya ialah mereka diampuni Allah bukan semata-mata kerana Nabi memohon keampunan kepada Allah dalam peristiwa berkenaan, tetapi kerana mereka sendiri bertaubat. Sahabat-sahabat itu pun bertaubat pada hari Arafah bersama-sama dengan Nabi SAW. Bila bertaubat kerana itulah, bukan kerana doa Nabi ni. Tak ada, tak boleh nak pegangan itu. B, ia khusus dengan orang-orang yang bertaubat dari kalangan umat Nabi SAW. Jangan kita percaya kerana semata-mata doa itu, buatlah macam mana pun kezaliman, ampun dengan sendirinya, dengan sebab kita buat haji. Tak boleh macam itu. Dia kena ada taubat, kesedaran itu, barulah ada. Jadi diampunkan kerana taubat masing-masing lah. Yang mana tidak bertaubat tu tak terampun dosa dia, walaupun ada doa Nabi ini. C, keampunan terhadap dosa-dosa kezaliman yang diterima Allah atas permintaan Nabi-Nya dalam peristiwa itu hanya berhubung dengan kezaliman yang pelakunya memang tidak berkesempatan memohon kemaafan kepada orang-orang yang dizaliminya. Dia memang dah nak minta maaf, tapi dia cari tak bertemu. Tahu-tahu orang tu sudah mati dah. Ya macam, tapi dia menyesal. Orang macam ni saja diampunkan. Kalau dia tak cari, dia tak ada rasa bersalah apa pun, tak. Itulah maksudnya. Padahal ia ingin sangat bertemu dengan orang yang dizaliminya untuk meminta maaf dan menerima hukuman ataupun pembalasan daripadanya, tapi dia tak sempat. Mungkin orang itu duduk di negeri lain, susah nak pergi. Dia duduk di negeri lain, ataupun dia nak bertemu, sebelum bertemu tu sudah mati, tak sempat. Tapi dia cukup menyesal. Ini perlu takwil macam ni. Tak boleh pakai mengikut zahir semata-mata dengan ada doa Nabi tu, orang tu insaf ke tidak insaf, semua terampun dosa. Tak boleh, sebab hadis itu tak kuat. Inilah pentingnya kita belajar hadis tu, sebab kita tahu hadis ni macam mana nak jadi pegangan. Yang tahap ini boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau nak ada pun, Mullah Aliul Qari kata kena takwil. Diampunkan kerana penyesalannya, kerana keinsafannya, kerana taubatnya sendiri. Gitulah. Asalnya banyak lagi perbincangan. Kita tak habis, kita setakat itulah dulu. Yang untuk kali ini insya-Allah kita akan sambung nombor 5 tu. Nombor 5 dan seterusnya untuk perbincangan hadis ini. Jadi belum selesailah perbincangan tentang hadis ini. Ada banyak lagi tu, satu muka surat lagi. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa-apa kemusykilan? Nota ni tak siap lagi, insya-Allah nantilah sekali lagi datang sempatlah insya-Allah. Ya. Tak ada. Yang mana? Tak ada, dia tak ada sebut. Dalam sejarah adalah itu tidak disengajakan. Tidak disengajakan. Tarikhul Kabir lain, Sahih Bukhari lain. Dalam Tarikhul Kabir tu dia seperti kitab-kitab lain juga, dia syarat dia tu tidak sama dengan Sahih Bukhari. Jadi kita tak boleh buat pegangan sangat. Kalau Sahih Bukhari ya boleh. Kena tengok dulu lah macam mana. Kena tengok dulu. Betul.
Ada lagi kemusykilan yang lain? Sama juga, sebelum tu dia sakit dah. Kita dibenarkan sembelih sakit juga kalau dia, tapi Allah benarkan, tak apa. Dia kena pagilah orang, kena minta maaf lah, secara umum juga. Kalau tidak tak lepas, secara umum lah. Seperti mana dia ijtihad, misalnya kalau pemimpin lah, melalui TV, melalui radio dan sebagainya, dengan cara itu juga. Dan kalau boleh bayar, dia kena bayar lah. Mungkin dia pun kaya raya misalnya, sebanyak mana jumlah, dia bagi balik lah kepada perbendaharaan negara. Kena buat begitu, kalau tidak tak lepas. Itu hak-hak manusia. Hak-hak manusia termasuk dalam penganiayaan, mazalim tadi juga. Dan berkait dengan harta pula, dia berat sikit, lain. Ada 2-3 soalan. Yang pertama, wujudkah hadis berkenaan berlakunya hari kiamat? Tidak kurang 1400 tahun, dan tidak melebihi 1500 tahun setelah Islam muncul. Tak ada ni semua. Ini semua kalau nak kira usul dirayah hadis, mudah. Mana-mana hadis kalau ada pun didakwa ada ketentuan kiamat sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian tahun, semua karu, tak usah pakai. Itu termasuk dalam usul dirayah hadis. Tak ada. Yang adanya tak tentu, pasti berlaku. Hari Jumaat dia betul, sekadar hari Jumaat begitulah. Adapun tahun sekian-sekian, tak ada. Kalau ada orang dakwa hadis itu palsu, jelas. Tak boleh pegang, tak ada ni. Seterusnya, adakah larangan mencabut uban dalam hadis Imam Bukhari? Ini saya tak nampak ni, tak jelas ni apa maksudnya. Imam Bukhari bermaksud haram. Saya ingat saya tak ada macam tu. Ada ke? Tak ada. Dan adakah larangan ini untuk lelaki saja? Tak ada. Cuma itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia yang Nabi SAW ajar, ya, kita tak perlu cabut. Dai, kita panggil dai, khidab, itu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Dai rambut, janggut, sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh ramai orang. Padahal sahabat-sahabat dia dai. Abu Bakar boleh hitam, boleh
merah boleh, sesuai dengan rambut kita lah, sesuai dengan rambut kita lah. Rambut asal kita macam mana warna boleh. Dicabut itu tak ada sunnah. Tak ada sunnah. Larangan kalau ada pun paling tinggi bermaksud makruh sajalah. Makruh saja. Minta dihuraikan secara ringkas hadis berkenaan isbal. Adakah khusus di dalam solat sahaja? Bolehkah isbal jika tidak rasa sombong? Isbal itu maksudnya pakaian labuh melebihi buku lali. Melebihi buku lali. Adakah dilarang dalam solat sahaja? Yang ada dalam larangan dalam hadis itu tidak khusus dengan solat saja, di luar solat pun dilarang juga. Tapi apa maksud larangan itu yang kita faham. Adakah semata-mata melabuhkan pakaian itu dilarang? Semata-mata tak ada kita ingat, tak ada maksud apa-apa pun, haram juga. Itu je masalahnya. Ada orang yang berpendapat mengikut zahir, memang tak boleh lah dia. Tapi bagi saya yang lebih munasabahnya, iaitu dia tidak semata-mata melabuhkan melebihi buku lali itu saja yang dilarang, tetapi maksud di sebalik itu. Sebab dia ada kaitan dengan kebudayaan Arab. Kita kata sosio budaya Arab lah. Di kalangan mereka, orang-orang sombong, orang yang berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi, bangsawan, dia memang pakai pakaian labuh. Itu tandanya. Kalau hamba tidak dibenarkan pakai begitu. Makin labuh, makin menunjukkan kebesaran dia, kedudukan dia. Bahkan kalau ada 2-3 orang pegang kain dia di belakang sampai dia berjalan, itu lagi hebat lagi. Jadi Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan semangat sombong itu, membesarkan diri, takabur itu. Apa cara lah? Tak mesti dalam bentuk itu. Kalau mungkin dalam bentuk lain pula ada pada masa-masa tertentu. Cuma pada masa itu yang disebutnya itu yang berlaku. Sebab itu ada dalam hadis bukan sekadar itu saja. Makan menggunakan meja, ini pun tak boleh, dilarang juga. Padahal ia berkait dengan latar belakang masyarakat Arab itu. Untuk menyatakan kesombongan dan kebesaran, kebangsawanan dia makan meja, cara makan dia tak tunduk gini, begitu. Menunjukkan itu bangsawan. Jadi untuk menampakkan kebesaran dia, orang lain tak boleh macam tu. Macam kita sekarang ni tak ada, untuk keselesaan saja, tak terfikir pun ada beza-beza macam tadi. Jadi bila tak ada maksud tadi, tak adalah. Sebab hukum ni dia berputar mengikut illah, sebab dia. Sebab itu ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, ya ada lah. Nak kata secara mutlak, misalnya orang perempuan digalakkan pakai labuh melebihi buku lali. Memang digalak, ada hadis pun digalakkan. Jadi nak kata umum tidak. Kalau kepada lelaki pun dalam keadaan tadi, sebab Sayyidina Abu Bakar pakai labuh juga. Bila dia dengar Nabi SAW kata begitu, dia terus pergi berjumpa dengan Nabi. Dia kata, kenapa saya macam tu, kata dia. Nabi kata, engkau tak termasuk dalam man yajurru thawbahu khuyala. Engkau bukan dengan maksud tu engkau pakai begitu. Jadi di situ kita nampak dia bergantung kepada maksud, niat. Jadi tak boleh kita pukul umum gitu, kan nampak begitu tu kita kata sombong, tak boleh. Dia ada latar belakang dia. Bolehkah isbal jika tidak rasa sombong? Bagi saya tak ada masalah. Dan ramai ulama-ulama yang berpendapat begitu. Dia setengah-setengah perkara ni ada latar belakang dia. Dia kena tengok sebab tu ada ke tidak. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Itu mengikut kaedah fiqh. Hukum itu ia berputar mengikut illah. Sebab ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, adalah. Jadi sebab di sini ialah sombong. Kesombongan itu ada ke tidak? Nak membesarkan diri itu ada ke tidak? Kalau tak ada, dia termasuk dalam orang-orang seperti Abu Bakar. Dan Nabi SAW tidak kecualikan, termasuk dalam yang itu. Kenapa kita kata tak boleh? Begitu. Ya, sekadar itu saja soalan di sini. Wallahu a'lam.
setakat itulah saya. Wallah.